Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita malam ini kita mulakan, bukan terus, kita mulakan kuliah maghrib kita pada hari Sabtu minggu yang keempat. Untuk kali pertama dan sesi pertama bulan pertama di tahun 2024. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan menyambung bacaan kitab Masalah Imam dan juga Makmum. Terjemahan Al-Qaulul Tam fi Ahkamil Imam wal Makmum, juzuk 1 dan juga 2 yang kita sudah tertangguh lebih kurang 1 tahun ada. 1 tahun ada. Boleh dia. Ya, saya. Ya. 6 bulan. 6 bulan kan ada. Minimum mengandung 6 bulan. Baik tuan-tuan, jadi tertangguh 6 bulan kata Cik Nasir. Kalau betul-betul lah, kalau salah dia besar atau tak besar. Jadi kita dah berhenti pada muka surat 116. Tak banyak lah, dalam setengah 6 bulan lagi ada. Dah 6 bulan lagi ada. Sebab kita sebulan sekali. Jadi kitab ni yang saya dimaklumkan Ustaz Akli baca juga. Tapi dia pada mula, dulu saya baca dia dah mula sampai sini 116. Dia Ustaz Akli ambil semula dia dah mula, ya dia basuh semula. Dia saya sambung yang saya punya, nanti dia basuh balik. Jadi merlip lah. Dia kilat lebih sikit. 2 kali baca satu kitab, 2 orang tu kilat sikit. Pani Cik Nasir boleh menjawab. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita akan teruskan sambungan ke surat 116, masalah 182. Bawah sekali ya. Masalah 182. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, tidak sah kedua. Kedua itu ikutan. Ikutan siapa? Ikutan makmum kepada imam. Dipanggil kedua dalam bahasa Arab. Tidak sah kedua ataupun ikutan jika makmum itu syak intiqalah. Intiqalah ini pergerakan imam. Perpindahan imam daripada satu rukun ke satu rukun, makmum syak. Pergerakan itu dia duduk di tangan, maka dia itu tidak sah ikutan ataupun kedua jika makmum itu syak intiqalah imamnya. Syak pada pergerakan imam. Baik tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab syarat sah salat jamaah secara umum dulu. Syarat sah salat jamaah imam makmum mesti mengetahui pergerakan imam. Sama ada dengan melihat ataupun dengan mendengar suara. Ada dua-dua lagi cantiklah. Lihat pun lihat, dengar suara perpindahan pun dengar. Ataupun dia hanya mendengar suara di sebalik tirai yang tidak transparan kita sebut sebelum dia beri lama orang.
Dia tidak nampak pergerakan imam, tidak nampak pergerakan makmum, jadi dia berpandukan pada suara sahaja. Nah, boleh juga. Tapi kalau dua-dua tak boleh, suara pun tak dengar sebab terputus, current tak ada. Dan tidak dapat melihat pergerakan imam dan pergerakan makmum di belakang imam, maka mufarakah lah. Nah, jemaah perempuan kena mufarakah, dia tak boleh dah, tidak sah dah mengikut imam sebab dia tidak tahu pergerakan imam. Hak ni dia syak, mencipta lagi. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jika mendapati seseorang akan seseorang yang solat sedang duduk. Jadi kita masuk masjid, ada seorang hamba Allah sedang duduk. Dan syak ia, adakah orang itu duduk tasyahud atau duduk ganti qiyam? Dia duduk sama ada iftiras, biasa iftiras lah. Duduk tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud, sunat secara iftiras. Nanti kita akan cerita pada iftiras dan kita mudah kita sebelum dia pada ini. Nah, duduk macam antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Baik, bila dia tengok duduk, dia jadi syak, adakah orang itu duduk tasyahud atau duduk ganti qiyam disebabkan lemah daripada qiyam kerana sakit atau seumpamanya. Takut dia solat duduk lah. Takut dia solat duduk. Jadi kita nak ikut dia ni. Kita nak ikut dia di syak. Dia ni solat duduk ke berdiri. Masa kita masuk tu dia sedang duduk. Kita nak terus takbir ikut dia, rasa syak. Dia ni solat duduk ke berdiri, tak tahu. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati, itu maksud syak pada pergerakan imam. Dia tak tahu yang duduk yang dia nak jadikan imam itu, dia sedang duduk tasyahud ataupun duduk antara dua sujud ataupun memang dia solat duduk. Dia tak pasti situ. Nah, baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Maka adakah ia harus atau boleh berimamkan dengannya? Bolehkah kita nak ikut, nak jadikan dia sebagai imam hamba Allah yang sedang duduk, yang kita tak pasti dia solat duduk ke, dia sedang duduk tasyahud? Pada keadaan demikian itu, boleh atau tidak? Kerana ia syak tentang intiqalat imam itu. Dan demikian juga jika ia melihat seorang sedang solat pada waktu gerhana. Ini hak lain pula nombor 2. Kita masuk waktu gerhana matahari, contoh. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Dan syak ia, adakah orang itu solat gerhana atau lain? Dia sedang solat. Tapi waktu tu waktu gerhana, jadi kita syak. Jadi solat duha ke solat gerhana? Syak juga. Okey, 2 rakaat. Jadi bolehkah ikut? Tengoklah, maka mengikut apa yang zahir pada semuanya ni. Pandangan zahir. Tidak sah mengikutnya yang berimamkan dengannya. Kerana makmum tidak mengetahui selepas ia takbiratul ihram adakah wajib ia duduk atau qiyam. Bila dia syak terjadi solat duduk ataupun dia solat dia sedang tasyahud, bila kita takbir, kalau dia sedang tasyahud, kita kena duduk tasyahud. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita masuk, imam sedang tahiyat awal, tasyahud ataupun tahiyat awal, kita takbir terus duduk tasyahud. Kecuali kita masuk tu agak lewat, agak elok kita takbir Allahu Akbar tu, agak kita nak turun, imam bangun, atau kita boleh tunggu berdiri tu. Sebab kalau kita turun pun dia bangun, selisih pula, kena bangun pula. Kalau dah lama dia tasyahud tu, kita bangun, kita masuk tu lama dah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, lama dah. Elok kita takbir, kita nak turun, dia bangun tak payah. Tak payah duduk lah yang tu. Hak tu tak ada masalah. Hak masalah masuk, imam sedang duduk tahiyat, dia tak takbir. Hak ni aku marah. Bila-bila gigit nasi. Saya tak nak takbir. Dia duduk bilang dah, kalau pun takbir, aku nak duduk, kena tahiyat. Tak pergi tahiyat lagi, tak pergi tahiyat lagi. 4 kali tahiyat. Tu imam solat maghrib, tahiyat 2 kali. Kita hak belakang dia 4 kali tu dia tak mau. Tu 4 kali. Tu. Imam tahiyat awal, kita masuk, kita takbir, duduk. Maka kita baca 1 tahiyat.
Nanti imam akan baca pula tahiyat akhir, kita baca lagi. Nanti bila imam dah pergi salat, kita bangun, kita tahiyat 2, baca lagi. Lepas tu 4 kali. Solat maghrib tahiyat 4 kali. Kering dia kata tak mau. Masuk diri buat kepot tanya. Orang takbir Allah, itu dia ada. Style, kita style. Awak sebang betul sebang tu. Kopiah tak faham betul dulu. Saja nak pergi imam bangun. Bodoh je dia. Kita ada mengaji dengan macam tu. Nabi sebut dah, bila kamu masuk sahaja ke dalam solat jamaah, maka takbirlah dan ikut saja imam di mana dia berada. Jangan duduk tunggu dia. Dia sujud ke, dia sedang duduk antara dua sujud ke, dia sedang apa, ikut ya. Kalau kita turun, kita baca tahiyat, memang kita tak dapat pun rakaat. Tapi kita tetap dapat pahala. Pahala ni jenis tak nampak, orang tak minat. Kalau dia nampak duit, dia takbir. Kan sih? Kalau masuk tu, imam sedang tahiyat awal. Kalau nampak duit, dia takbir. Kalau dia takbir ke imam, dapat duit, dia takbir. Sebenarnya bila kita takbir ke imam, kita dapat pahala. Bukan saja-saja ibadah. Niat saja ikut imam dapat 2 pahala. Bila kita tak takbir, tunggu imam sampai naik dulu baru kita takbir, kita dah hilang pahala. Kita suka hilang pahala daripada kita suka hilang duit. Duit kita tak suka hilang. Kita suka hilang pahala. Sebab apa suka hilang pahala? Sebab kita tak kenal pahala. Sebab apa kita suka hilang duit? Sebab kita kenal duit. Kalau kita tak kenal duit, kita pun tak kisah duit hilang. Budak-budak yang kenal duit, kita bagi duit budak-budak umur 3-4 tahun, dia bukan kenal duit tu. Dia ambil, dia lempak apa ni Nabi. Tu Nabi lempak ke tak dia duit? Beli okok tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, duit bagi kenal pahala. Kita nak pahala tu, pahala lebih mahal daripada duit. Duit hanya boleh guna di dunia, mati tak bawa. Pahala tak boleh guna di dunia, mati bawa. Jangan duduk tunggu. Banyak tunggu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, geng-geng Masjid Bukhari tak apa lah. Mereka orang luar. Ya, mereka terlaju dari tahun. Baik, tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi, ingat. Sanang tu. Masuk tu takbir tu. Baik, jadi macam tadi. Kalau dia duduk, makna kalau dia sedang baca tahiyat, kita kena duduk. Kalau dia solat duduk dia tu qiyam, maka kita kena diri. Kita nak duduk apa? Sudah. Dia nak nampak mana tu? Nak duduk ke nak diri? Kita tak tahu sebab dia duduk ke dia qiyam. Orang solat duduk dia tu qiyam. Mana kalau kita nak ikut imam yang solat duduk, dia duduk, kita kena diri. So kita tak tahu dia sedang tahiyat kan dia sedang solat duduk, tak tahu. Tu kita tak sahab. Sebab kita tak tahu dia duduk kan diri. Tu masalah dia. Jangan ikut kita. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kerana makmum tidak mengetahui selepas ia bertakbiratul ihram, adakah wajib dia duduk? Kalau imam sedang duduk tahiyat, dia wajib duduk. Atau ia qiyam. Kalau imam tu solat duduk, dia kena qiyam, tak boleh duduk. Dia tak tahu mana satu. Sebab tu tak sah. Tak ikut, tidak sah mengikutnya. Tetapi jika ia dapat mentarjihkan salah satu daripada 2 ihtimal. Tarjih dia ambil pendapat yang paling kuat, salah satu daripada 2 ihtimal, 2 kemungkinan. Ihtimal itu maybe. Seperti bahawa melihat yang imam itu duduk secara iftirash atau duduk secara tawarruk, maka bolehlah, haruslah ia bertakbiratul ihram sertanya dan duduk atau berdiri qiyam. Ini jika ia faqih, orang yang mengetahui ilmu fiqh. Bersalahan jika ia bukan faqih, tidak mengetahui ia kelakuan duduk di dalam salat, dan begitu juga tidak berat atas zonnya sangka kuat, maka tidak boleh, tidak harus mengikutnya. Jadi gini, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, kalau kita masuk masjid, contohlah ada seorang hamba Allah sedang duduk. Jadi mudah ya. Kalau dia sedang duduk secara tawarruk, kita faham dah. Dia sedang berada di tahiyat akhir. Ini nama dia faqih. Sebab jarang orang solat duduk secara tawarruk. Tu jangan sih.
Cik Nasir kalau solat duduk, duduk jarak. Atas kerusi. Oh, VIP. Oh, baru Cik Nasir. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. VIP dah, solat atas kerusi. Lagak-lagak. Dulu-dulu mana ada solat atas kerusi. Dia cara solat duduk sama ada iftirash. Iftirash duduk ayat awal. Ataupun tawarruk, duduk macam ayat akhir. Ataupun duduk secara murabbah, bersilah. Ataupun duduk secara menghulurkan kaki ke depan. Ataupun duduk secara it'ah yang kita akan sebut selepas daripada ini. Atas kerusi tak ada lah dulu. Tapi hari ini dah orang duduk atas kerusi, fatwa dia harus. Tak ada masalah. Nah, tapi hari ini kalau kita masuk masjid, orang duduk atas kerusi itu tidak syak dah. Memang dia tak boleh diri. Maka kita takbir, kita ikut dia. Tapi nak ikut tak tahu dia sedang qiyam ataupun dia sedang baca tahiyat. Jadi mudah ya. Kalau kita tengok tangan dia di sini. Nah, Cik Nasir, nak kita itu. Betul. Cik Nasir masuk masjid, Pak Cak sedang duduk atas kerusi. Tangan Pak Cak begini. Dia qiyam kan dia duduk? Tak tinggi. Tu nama dia pakai. Kalau kita masuk, tengok tangan dia atas duduk. Dia duduk tahiyat tu. Kalau kita masuk, dia buat gini. Tak tinggi. Hak tu tak ada masalah. Sebab tu kita masuk, tengok dulu. Kalau dia iftirah, tengok. Kalau dia duduk antara dua sujud, dia tak akan lama. Sebab duduk antara dua sujud, dia rukun yang pendek. Nanti dia akan sujud mula. Sujud kedua. Kalau kita tunggu dia tak sujud, mana dia tahiyat? Dia sedang tahiyat. Nah, tengok tangan dia letak dalam lutut ke tak? Mana letak dalam lutut? Kalau dia letak sini, dia sedang qiyam. Tu, yang tu nama dia pakai. Kita tahu dia tu sedang buat apa. Kalau nampak duduk, dia letak sini, dia berdiri tu. Dia solat duduk dan kita bila kita ikut dia, kita kena qiyam. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Kalau dia tawarruk ayat akhir, kebiasaannya lah. Itu memang ayat akhir. Sama dia solat berdiri ataupun dia solat duduk, biasanya bila dia tahiyat akhir dia akan duduk macam tu, kita takbir terus kita duduk saja baca tahiyat. Itu orang pakai lah. Kalau tak erti jangan ikut lah solat ni. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati. Sekarang selesai. Tidak sah kedua jika makmum itu syak intiqalat imam. 183. Cara-cara duduk disunatkan di dalam solat. Baik, cara-cara duduk yang disunatkan di dalam solat ialah: 1. Duduk secara iftirash. Ketika duduk membaca tasyahud awal dan ketika membaca tasyahud yang tidak diiringi dengan salam. Tasyahud awal lah. Dan makna iftirash itu ialah menghamparkan kaki kiri dan duduk di atasnya, di atas kaki kiri tersebut, dan meletakkan punggungnya di atas tapak kaki kiri serta menegakkan kaki kanan lipat. Sebut dah dulu, nah kita ulang pula sebab banyak sangat. Masyarakat kita duduk iftirah dia tidak tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ngaji mudah-mudahan duduk tu. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan duduk di atas tapak kaki kiri sahaja. Bermakna bila kita duduk atas tapak kaki kiri, kaki kanan kita duduk tepi sini. Dah hak boleh lipat-lipat lah. Hak tak boleh lipat, tak payah duduk bulu lipat. Siapa dah tak boleh lipat yang nasi? Siapa hak tak boleh lipat? Gang go out. Gang go out ni, go out kan go in. Dia tak boleh lipat. Dia sendi-sendi dia ada kristal. Mahal jenis-jenis ni geng ni. Sendi ada kristal. Silat makan kambing, geng. Kenuri pula kaki lembu tu. Jenuh ratak. Lepas tu jeng kerang. Lipat tak boleh. Asid urik tinggi 500 ke atas, makan daging jengnya. Kristal hak ada dia bengkak balik. Bengkak tak lipat. Tak boleh lipat, tak boleh lepas. Yang penting duduk sebelah. Dia hampir lipat dua-dua apa? Ramai. Kiri, kanan dia silang. Punggung duduk tengah. Oh, sedap. Nabi awak. Pusat Nabi tengok. Banyak jenis tu. Ngaji mana? Itu bukan cara istirahat.
Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati. Betul kan? Siapa-siapa hak di sini kaki silang dua-dua sama-sama gitu, letak punggung tengah dengan buat. Itu bukan iftirash. Iftirash hanya satu tapak kiri saja kita duduk di atas, hak kanan sebelah kanan. Sebelah kanan. Itulah iftirash. Nah, ingatkan baik-baik. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Ada yang dua-dua gitu, buat itu pada. Ada tadi silang tak kira rapat mulai semua dah. Ini gitu. Ada tak? Tak betul. Sebab solat hanya ikut orang. Dia ikut orang duduk, maka dia pun duduk dan dia tak perhati macam mana orang duduk. Hak tu, hak Nabi sunnah kan, dia kena duduk ikut sekolah hati dia. Jangan buat pala tahu. Nah, kita tak tahu, jangan buat pala tahu. Anda mengaji ya. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, itu cara duduk iftirash. Yang kaki kanan tadi kalau hak mampu lipat-lipat, tak mampu tak apa. Baik, yang kedua, duduk secara tawarruk. Hak tadi iftirash. Dari awal ataupun antara sujud. Itu satu cara duduk dalam solat. Itu biasalah kita dah tahu. Yang kedua, duduk secara tawarruk. Jadi pun sama kita tahu dah. Ketika duduk tasyahud akhir solat atau duduk yang diiringi salat. Nah, dan makna tawarruk itu ialah meletakkan papan punggungnya. Nah, punggung dipanggil papan. Papan punggungnya yang kiri ke atas lantai. Maka iftirash ni hampar. Mana kita menghamparkan kaki kita, punggung letak atas kaki. Tawarruk, punggung kita tak letak atas kaki. Kaki kanan pun tidak, tapak kaki kanan pun tidak, tapak kaki kiri pun tidak. Punggung kita turun atas lantai. Nah, kaki kiri kita ke bawah, hak kanan duduk atas kiri. Macam tu. Punggung duduk bawah. Itu tawarruk. Ketika duduk tasyahud akhir solat atau duduk yang diiringi salam, dan makna tawarruk itu ialah meletakkan papan punggungnya yang kiri ke atas lantai, bukan atas tapak kaki tapi atas lantai. Dia akan jadi sengit dan mengeluarkan kakinya yang kiri dari sebelah kaki kanannya. Masuk tu. Tapi ingat, kita dah sebut banyak kali, bagi yang mampu melakukannya lah, yang tubuh dia sedang-sedang gitu. Kalau dia besar sangat, lebih hard, jadi elok dia duduk iftirash. Sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, dia iftirash sahaja. Sebab kalau dia menyengit sahaja, yang pertama dia letih. Yang kedua, Nabi sebelah atas kaki. Nabi guru lah. Dia perak. Ini lagi perak tu. ICU. Jadi menyusahkan jiran sebelah dia. Bila dia sengit, dia belah kiri, dia jiran belah kanan tu sakit. Tu imam pula baca tahiyat lambat. Oh dia. Nak sampai imam bagi salam tu perlu. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ni. Nah, nyengit pun tu. Baik, solat Jumaat pula. Ya, ramai. Solat subuh tak apa, tak ramai. Lagi subuh nak lima. Tadi macam mana jadi? Nak buat solat subuh macam solat Jumaat. Solat Jumaat teruk lah. Yang macam dulu. Dulu penuh. Aku pergi kata-kata lah. Kami tak ada orang Jumaat pun. Lepas COVID cengkreng ni, mati habis. Gimana? Baik, tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Itu duduk yang kedua. Nah. Dan berkata Al-Qaffar, seorang ulama, setiap duduk yang diiringi salam adalah disunatkan secara tawarruk, termasuk salat subuh lah. Nah, sebab salat subuh tu dia tidak ada awal, hak dia satu tu saja, maka sunat tawarruk. Dan setiap duduk yang diiringi dengan qiyam atau sujud adalah disunatkan duduk secara iftirash. Makna solat tarawih pun sama juga, dia sunat tawarruk lah. Tuan-tuan muslimat dan muslimat yang dirahmati, tapi walaupun ada pendapat yang mengatakan solat yang ada satu tahiyat ni iftirash, kuat. Tapi pendapat yang dipilih kita sunat tawarruk. Solat hak 2 rakaat dia tidak ada tahiyat awal. Tahiyat dia akhir tu je. Maka solat tarawih pun kita tawarruk. Kecuali imam yang nak bagi signal kepada dia punya tu'ilan. Nah, dia ada agen selawat lekang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kadang-kadang mengingat 20 rakaat jadi lupa. Dia nak kata subhanal maliki ma'buka, dia nak kata apa tu gini sih?
Fadlan min Allah. Fadlan min Allah masalah. Dia kira ini tarawih dekat ni. Dua pertama tu fadlan min Allah. Hak dua tambah lagi hak empat jadi empat pula. Subhanallah maqbul. Lepas tu dua balik fadlan balik. Lepas tu jadi itu. Jadi tu ilah nafsulih. Hak pertama. Takut dia silap fadlan pada subhanallah maqbul. Marah orang sebelah. Geng selawat. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka tu imam boleh bantu. Bantu macam mana? Dua rakaat pertama dia duduk iftirash. Bila tengok imam iftirash, fadlan minallahi wa ni'mah. Dah, dia jadi qiyam. Lagi dua hak kedua lepas tu nak baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia tawaduk. Bila tawaduk, bila tengok tawaduk. Subhanal malikil ma'bud. Kan mudah. Lah kali tu imam tipu. Dia kira. Imam tipu duduk iftirah dia sebab fadlan min Allah juga. Akhir 20. Marah orang nak kira ni. Dia fadlan min Allah gitu. Boleh? Nah. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sunat mana-mana duduk tahiyat yang selepas dia salam tawarruk. Gitu. Anda termasuk subuh dan mana-mana solat sunat dua rakaat. Dan setiap duduk yang diiringi dengan qiyam atau sujud adalah disunatkan duduk secara iftirash. Dan berdasarkan dengan kaedah ini, bahawa orang yang masbuk dan orang yang terlupa disunatkan duduk iftirash mengikut kaul yang asah. Asah ialah yang paling sahih, walaupun di sana ada kaul yang sahih. Sahih, mana dia sahih? Asah lebih sahih daripada sahih. Kerana duduk kedua-duanya tidak diiringi salam, bahkan diiringi sujud atau qiyam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tahap masbuk. Masbuk maknanya rata-ratanya kita akan tambah nanti faham kita ya. Masbuk ni ketinggalan rakaat. Mana bila dia ketinggalan rakaat, nanti dia akan tambah satu rakaat. Bila imam duduk tasyahud akhir, dia duduk tasyahud awal. Cara duduk iftirash. Imam tawarruk. Maka makmum hak masbuk, hak nak tambah satu rakaat ni. Sunat duduk cara iftirash. Dia tak perlu bagi sama dengan imam. Tu imam lepas tu nak bagi salam dah. Kalau dia tawarruk pun boleh. Nah, tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati tidak baca apa-apa, dia tak i'tikaf apa-apa. Dia tersilap dia masuk tu dapat rakaat yang kedua. Tapi oleh kerana dia terlupa, nanti dia bila nak duduk akhir dia duduk tawarruk. Nah, tawarruk. Dah dia duduk dah, dia akhirlah. Baca tahiyat nanti imam pergi salam bangunlah. Cuma bila duduk tawarruk dia nak bangun tu susahlah sikit. Sebab dia dah sengit waktu dah nak bangun tu dia jadi masalah. Sebab tu orang-orang nak tambah rakaat, dia sunat duduk iftirash. Sebab iftirash duduk macam tu mudah bagi dia bangun. Nah, tawarruk nak kena pergi iftirash dulu, lepas iftirash baru dia bangun. Dia dua kerja orang. Oleh kerana itu sunat orang masbuk duduk iftirash waktu imam duduk di akhir. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati dan tak salah, tak batal solat pun kalau dia duduk tawarruk. Tak payah doa. Ni mentang-mentang mengaji Cik Nasir. Tiba-tiba hak member sebelah pergi duduk tawarruk. Jadi masuk sama-sama sekali. Kehilangan satu rakaat. Bila imam duduk ayat akhir, dia tawarruk, Cik Nasir duduk iftirash. Cik Nasir mengaji. Lagi sama-sama bangun tambah. Lepas pergi salam tengok tu ni. Tadi salah duduk. Tadi duduk salah. Kali duduk begitu. Kena duduk iftirash. Tak payah duduk mana. Nanti tabung kau. Kan salah. Kita nak ke hak elok, hak sunat. Tak apa. Nah dia buat tu betul dah. Cuma dia payah sikit nak bangun. Mungkin dia lupa. Tak ada salah. Baik, tuan-tuan. Kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Begitu juga hak lupa. Lupakan dia nak sujud sahwi. Dia lupa sendiri. Imam tak lupa. Imam pergi salam dia nak sujud. Imam tak pergi salam. Imam tak ayah nak sujud. Dia lupa dalam salat. Bila imam bagi salam, dia nak kena sujud sahwi. Maka dia hak nak kena sujud sahwi tadi, duduklah iftirash masa akhir. Sebab memudahkan dia nak sujud daripada dia duduk tawarruk, nanti dia nak bergerak pergi iftirash, lepas tu baru dia boleh sujud. Jadi dua pergerakan. Nah, maka macam tu. Boleh faham? Boleh? Boleh? Baik, yang ketiga.
Okey, jadi cara yang pertama ni kita maklumlah iftiras memang kita buat macam tu, cuma salah letak tapak kaki. Betul tu. Tawarruk saya rasa banyakkan betul lah. Boleh lipat dan lipat berpandukan pada kita lah. Hak boleh lipat, hak tak boleh pun tak apa. Hak kaki kanan lah. Baik, duduk cara yang ketiga hak ni mungkin kita tak buat. Di Malaysia kita lah. Mungkin di luar kita pergi Mekah mungkin ada buat lagi. Yang ketiga, duduk secara it'aq. It'aq artinya menegakkan dua kakinya dan duduk di atas dua tumitnya yang ditegakkan itu. Macam iftiras, tapi kita punya tapak kaki tegak dua-dua. Bila kita tegak dua-dua, ni tumit, punggung kita atas tumit. Cik Nasir buat hari? Buat hari, aku suruh ni, dosa tak buat? Buatlah, it'aq. Macam tu aku belajar lah ni. Dia jangan dah. Muah-muah dah. Masih Arab je. Baik, tuan-tuan, terima kasih banyak dia dirahmati macam tu lah. Berdiri kaki duduk atas umi. Itu nama dia if'aq. Pernah tengok awak itu? Jarang-jarang di Malaysia lah. Lebih Mekah banyak, lebih negara lain mungkin banyak. If'aq boleh duduknya, tak ada masalah. Dan duduk cara ini adalah sunat mengikut apa yang disahkan oleh Ibnu Salah di dalam kitab Mushkilul Wasit, bahawasanya duduk ia di antara dua sujud seperti demikian itu. Bila ditanya kepada Ibnu Abbas, kata Tawus seorang tabi'in, bila ditanya kepada Ibnu Abbas duduk secara it'aq, duduk atas dua tumit, tegakkan kaki, punggung tak letak atas dua tumit, dia kata hazihi sunnah, ini adalah sunnah. Tapi ada lagi satu it'aq hak Nabi tak bagi. Duduk it'aq hak Nabi tak bagi, kalau duduk tu seperti anjing duduk. Cik Nasir cuba buat seperti anjing duduk. Hak ni nasi arah. Cuba lah. Tak boleh. Alhamdulillah. Kita payah banyak. Dia keren. Baik. Hak ni tak boleh. Macam mana? Punggung letak atas lantai, kaki kanan kiri buat ini. Macam anjing ke dah. Balik hari anjing tengok duduknya. Ataupun type dalam Google, cara duduk anjing tengok. Punggung letak atas lantai, tangan kaki dua gini. Itu tak boleh. Hak tu Nabi tak boleh sebab macam anjing, macam binatang duduk macam tu. Tak boleh. Tuan-tuan, terima dah muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai. Nombor 3 lah. 3 saja. Hak sunat dia kata. Baik. Kemudian 184, cara-cara duduk yang dimakruh di dalam solat. Baik, cara-cara duduk yang dimakruhkan di dalam solat ialah yang pertama, duduk secara bersila, murabbah. Di dalam solat makruh hukumnya seperti mana yang telah dinaskan atasnya oleh Imam Syafi'i di dalam Kitabul diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, maksudnya sesungguhnya aku duduk di atas batu panas lebih suka daripada aku duduk bersila di dalam solat. Mana dia tak suka duduk macam tu. Kata Imam Syafi'i lah. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian berkata ia, dimakruhkan bagi lelaki bahawa ia duduk bersila di dalam solat. Ini ialah di akhir solat. Di akhir. Dan jika ia lemah dan solat ia secara duduk sebagai ganti daripada qiyam, maka hukumnya ada dua pendapat. Yang lebih asahnya adalah ia duduk iftirah. Siapa-siapa tak boleh diri, duduk iftirah itu asah. Dan pendapat yang kedua adalah ia duduk bersila, boleh bersila. Tapi Imam An-Nawawi dalam syarah kitab tak silap syarah Muhazzab, dia kata harus duduk bersila ni harus, dan bukan makruh. Jadi ada di pendapat ulama mutakhirin tadi Syafi'i dalam kitab itu belum lagi ditapis dan sebagainya. Bila ditapis sampai Imam Nawawi, dia kata boleh, tak ada masalah duduk bersila. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Yang kedua, duduk atas dua papan punggungnya sambil pacakkan dua lututnya. Ini Cik Nasir boleh buat? Boleh? Duduk atas dua papan punggungnya sambil pacakkan dua lututnya. Sama ada ia letakkan dua belah tangannya di atas bumi atau tidak. Cuba saja Nasir. Angkat lutut dua. Angkat lutut.
Bagi sama duduk sila gitu. Oh itu. Tangan tak bawa. Makruh. Dalam masjid yang duduknya tu. Nah, kecuali kalau tuan-tuan lengah sangat sat-sat tu. Yang duduknya tu hukum dia makruh. Nah, duduknya tu pelik. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Terima kasih, terima kasih. Demo mana ni? Jual belanja aku. Aduh. Nombor 3. Duduk secara merangkak. Secara merangkak dan secara ini menjalahi sunnah. Nah, duduk merangkak ni, duduk kemudian kita rapatkan macam Bruce Lee. Macam kita letak dada atas kita punya lantai. Duduk tapi dada ke lantai gitu. Duduk macam merangkak. Yang keempat, duduk secara punjur dua belah kakinya. Macam Pak Cak tu. Aku tengok tadi, tapi dia tak lihat apa. Terus lihat kemarah. Duduk secara punjur dua belah kakinya dengan ketiadaan uzur. Uzur apa? Hitara. Seperti mana dijelaskan dalam kitab Syarhul Muhadzab. Baik, jadi siapa-siapa nak solat, kalau dia uzur, tak boleh nak iftirah. Sebab kaki tak boleh lipat nak iftirah. Ke mana? Lutut dia tak boleh lipat. Nak sila pun tak boleh lipat juga. Nak tawaruk pun tak boleh. Hak dia boleh hulur kaki ke depan macam Pak Cak buat. Nah, boleh solat duduk macam tu. Tak ada sebab uzur syar'i. Tak ada masalah. Okey, selesai cara duduk yang sunnah dan cara duduk yang makruh. Masuk sikit ni. 185 lah. Hukum solat di belakang imam berhadas. Las. 185. Hukum solat di belakang imam berhadas. Solat di belakang imam yang berhadas itu sah jika makmum tidak mengetahui. Ada masalah. Bahawa imam itu berhadas. Tetapi adakah solat itu dikira berjamaah atau bersendirian? Itu dah. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Berhadas ada dua. Satu hadas kecil, satu hadas besar. Nah, hadas besar memang kita tak tahu. Kecuali Allah buka hijab, kita boleh nampak hadas. Macam Imam Ghazali, macam Imam Abu Hanifah, atau cerita lain. Tu wali-wali. Kita ni kuali. Kuali tak ada kualiti macam wali lah. Memang kita tak tahu kalau tu imam tu tak mandi wajib, baca dia sama tu. Fatihah dia sedap, tarik sama, tajwid dia sama. Tidak beza pun. Masa dia hadas kecil, masa dia hadas besar, masa tak ada hadas, bacaan dia bunyi sama. Tidak ada beza. Kita nak beza ke mana? Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian, tapi hadas kecil kadang-kadang kita boleh tahu. Tahu macam mana sebelum solat. Sebelum solat tu imam datang dengan bini dia naik motor. Masa sampai di masjid kita nampak tu imam bila nak turun motor terpegang tangan bini. Batal solat, batal wuduk. Mazhab Syafi'i batal wuduk. Batal lah pegang tu imam pegang dengan bini. Lepas tu imam masuk terus solat sunat tak boleh wuduk. Kita tak boleh ikut dia. Kita nak tegur tak berani. Tu imam pegang. Garang tu imam tegur kena nampak. Jadi kita tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab kita tahu dah wuduk tu imam batal. Tapi jangan kita tak cik nasi, biar cik nasi ikut. Orang tak tahu ikut, tak ada salah. Bila kita solat jamaah ni, bila imam betul, kita tak ada salah, imam betul lah kita ni. Bila imam betul, kita betul lah. Tapi kalau imam tu salah ataupun dia berhadas, dia ada najis sebagainya, dia je terlibat. Kita tak terlibat. Syarat dia kita tak tahu. Biar dia dah hadas besar dan kita tak tahu, tak tahu. Kita tak terlibat langsung. Kita bukan, itu bukan cuai kita. Itu cuai tu imam. Kalau dia sengaja dia besar, kita tak besar. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi tak ada kaitan kita sebab kita tak tahu. Itu sebelum solat kita tengok tu imam pegang ini contoh, maka batal solat, batal wuduk dalam mazhab kita Syafi'i. Maka kita tak boleh ikut dia. Kita tengok dia tak ambil wuduk, dia masuk terus komat tu dia jadi imam. Orang yang ikut. Yang kedua, kita tahu waktu dia solat. Macam nak tahu tu imam batal wuduk masa solat? Ada kecil. Cik Nasir duduk belakang tu imam, bunyi peng, dia ada ketuk imam. Bunyi peng.
Dengar. Oh. Cik Nasri yakin itu kentut, maka Cik Nasri kena mufarakah. Cik Nasri ikut batal dosa. Berdosa kita ikut imam yang solat dia tak sah. Berdosa tak sah, kena ulang pula solat. 3 benar nak buat. Berdosa tak sah, kena ulang. Mufarakah. Tak ada salah. Nah, sebab itu. Sebab tu imam tu dia pun tahu dia kentut, tapi tak nak keluar. Agak-agak tu imam keluar kalau dia kentut. Dia tahu orang akan tahu. Dia pergi pabrik, dia balik solat di rumah dia pula. Payah orang nak keluar. Nah, Nabi pernah Imam Nawawi sebut hadis ni sahih dalam satu solat subuh. Nabi angkat tangan pada sahabat. Angkat tangan, dia tak cakap angkat tangan, makna duduk dalam saf, jangan pergi mana. Nabi keluar. Nabi jadi imam, dia angkat tangan, sahabat faham. Nabi suruh tunggu dalam saf, Nabi keluar. Nabi balik rumah dia tepi tu ya. Rumah Nabi kan Masjid Nabawi. Kat Raudhah tu rumah dia sebelah tu. Lepas tu datang mula rambut dia basah. Dia sambung jadi imam. Bila dia habis jadi imam, dia kata, aku nak beritahu kamu, aku ni walaupun Nabi, aku ni manusia. Aku lupa mana wajib jadi. Jadi imam lupa dia wajib, Nabi dia nasi lagi. Bila dia lupa ni, dia tak boleh teruskan. Tapi dia angkat tangan pada sahabat, hampa tunggu. Dia balik mandi, itu rambut dia basah. Oh, mula. Okay. Ada ke imam kita buat ni tu? Tak ada, solat habis dulu, balik mandi rumah. Tak ada, sorry ya. I save you, sorry. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kalaulah ada tu imam di masjid, dia macam tu. Tapi dia terlupa lah. Pagi Jumaat. Jadi pergi baca sejadah sedap. Baca sejadah insan semua habis semua. Dia pun lepas-lepas wirid, masa wirid sebut ingat Allah aku tak mati. Dia tengok. Kalau dia tengok masa dalam solat dia kena berhenti, tak berhenti besar. Ni cerita dia masa dia wirid ataupun masa dia doa dah baru datang ingatan, rupanya tadi dia tak mandi. Semalam aksiden. Dia pun dengan ikhlas hati, tuan-tuan dan puan-puan. Ada tu imam itu, dia tak ngaji. Orang ngaji dia lari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf, saya pun baru teringat. Tadi saya jadi imam, tak mandi wajib. Nak tanya Cik Nasir nak solat semula ke apa? Ada beritahu? Jawab. Tak betul, belanja ni cancel tu. Nak selamat. Jawab. Tak payah apa? Tak payah solat semula. Sebab apa maksud kita? Itu masalah dia, masalah kita. Geng kena belajar ke? Itu. Pandai ngaji. Ingat tak pandai? Betul lah. Masalah dia kalau kita. Jadi kalau ada imam hak kita begitu, kita tak payah ulang solat kita. Dia pasal dia sendiri ulang. Walaupun dia solat tidak hadap sah, walaupun dia cerita pada kita, tapi kita tahu selepas dah dia bagi salam. Kalau tahu sebelum bagi salam, masa tengah solat, macam hak kentut tadi itu kena berhentilah. Tapi hadap sah tidak jadi kentut. Jadi memang kita tak akan tahu lah. Kita akan tahu selepas solat. Sama ada selepas solat ataupun minggu-minggu depan ni. Mungkin ada kita tu imam kata dia tak mandi wajib. Lepas tu kita, aku solat belakang dia. So, tak ada masalah. Sebab kita tahu selepas daripada bagi salam, maka solat kita tidak perlu diulang. So, masalah dia bukan masalah kita. Okey, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Sambung. Baik, jadi kata dia, kalau kita tak tahu cuma solat kita tu dikira jamaah ke tidak? Itu je lah. Kalau jamaah dapat jamaah, kalau tak dapat seorang. Okey, itu persoalan dia nak bawa. Okey. Bagi masalah ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang asah, yang paling sah, dikira solat itu berjamaah. Walaupun tu imam tu dia batal solat dia. Dan pendapat ini dikatakan oleh Syekh Abu Hamid dan kebanyakan ulama. Dan dinaskan di atasnya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Umm.
Dan berkata pengarang kitab At-Tatimmah, dan dibinakan atas dua pendapat ini beberapa masalah di antaranya. Baik, satu, apabila mendapati makmum akan imamnya di dalam rukuk, dan jika kita katakan bahawa solat itu berjamaah, kalau kata hak tadi ni hak imam batal tadi, hak kita tak tahu tu dikira jamaah, nescaya dikirakan rakaat itu baginya, dan kalaulah tidak maka rakaat itu tidak dikirakan baginya. Kalau pendapat kata jadi jamaah tadi, maka mana-mana makmum yang dapatkan imam dalam rukuk, maka dia dapatlah solat jamaah. Kalau solat itu tidak dikira jamaah, maka dapatkan imam dalam rukuk itu tidak dikira lah. Dan tidak dikira, maka dia tak dapat, dia kena tambah nanti. Tapi silap nak ambil pendapat mana satu. Yang kedua, jika adalah ia pada solat Jumaat dan bilangan jamaah telah sempurna 40 orang, tidak termasuk imam hadas tadi ni, maka jika kita kata solat mereka itu berjamaah, kalau ambil pendapat solat itu jadi jamaah, nescaya sahlah solat jamaah itu. Dan kalaulah tidak, maka tidaklah memadai Jumaat itu kena solat zuhur. Nah, sebab ada dua pendapat. Jadi mana-mana kita boleh pilih-pilih pendapat yang paling ringan lah. Kerja pilih pendapat, kerja mufti bukan kerja kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab itu saya sebut banyak kali, mufti digelar sahibus samahah, orang yang mempunyai toleransi. Toleransi macam mana? Bila dia nak berfatwa, dia akan pilih fatwa yang paling memudahkan masyarakat. Sebab pendapat ni banyak. Fiqh ni mesti banyak pendapat. Tidak, dia tak nama fiqh. Kalau satu pendapat tu bukan fiqh. Fiqh mesti banyak pendapat. Sebagai mufti, dia akan pilih pendapat yang tidak menyusahkan orang. Nah, kalau pilih pendapat bukan jamaah, kena solat Jumaat, kena solat mula susah. Maka mufti dengan sahibus samahah, dia boleh memilih pendapat yang dipilih oleh dia, dan kita boleh ikut. Kira solat jamaah, maka Jumaat tak perlu disolat semula. Macam tu. Tak perlu disolat zuhur dan sebagainya. Itulah kerja seorang mufti, memudahkan urusan masyarakat dalam agama. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ketiga, jika lupa imam yang berhadas, kemudian mengetahui para makmum hadasnya, imamnya, sebelum selesai solat, kalau tentulah, dan mereka mufarakah dengannya, atau lupa sebahagian daripada mereka dan imam tidak lupa, maka jika kita berkata solat mereka itu berjamaah, maka hendaklah mereka sujud sahwi kerana terlupa imam, dan kalaulah tidak, maka hendaklah mereka sujud kerana terlupa mereka sendiri, bukan kerana terlupa imam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, selesai dah, selesai situ 185. Nanti kita akan sambung bulan depan 186. Cik Nasir tolong lipat situ 186. Ada soalan tak? Kawasan masjid yang haram untuk wanita haid masuk bermula dari tangga masjid atau bermula dari ruang solat sahaja? Dari tangga masjid, sebab dia berhubung masuk sampai ke dalam. Tangga masjid itu boleh diadakan solat kalau dah penuh sangat atas tangga tu solat. Macam dia masjid Zahir. Dan bila dah penuh sangat atas tangga tu solat. Kemudian yang imam sujud sahwi. Soalan nombor 2, imam sujud sahwi sebagai makmum yang masbuk perlu ikut atau tidak? Okey, ini saya kira mungkin dia dulu tak ikut, hak kita baca dulu, ataupun terlupa. Tak apa, kita ulang mula. Nah, kita mudah lupa. Saya jawab di sana. Sebagai makmum yang masbuk perlu ikut atau tak kalau imam sujud sahwi? Mana kita masuk, contoh kita masuk di imam tahiyat akhir. Jadi kita tak tahu imam tadi mungkin dia terlupa tahiyat awal. Nah, ataupun lahat subuh dia terlupa kunut. Kita masuk tu dia tahiyat akhir. Kita pun takbir Allahu Akbar. Kita pun terus duduklah nak ikut dia tahiyat akhir. Kita duduk istirahat. Kita baca tahiyat. Elok imam habis tahiyat, imam pergi sujud. Makna berkemungkinan, kita tak tahu kita budak. Mungkin tadi dia terlupa tahiyat awal. Ataupun dia tak baca kunut subuh. Jadi kita nak ikut tu tidak? Nabi jawab. Ya. Lupa lah. Ikut. Tak ikut.
Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dilantik imam dalam solat itu untuk diikut. Bila dia rukuk, kamu rukuk. Bila dia sujud, kamu sujud. Mana bila dia sujud sahwi, kamu kena ikut sujud sahwi. Nama dia ialah qudwah, ikut imam. Walaupun kita tak tahu apa salah dia buat, tapi oleh kerana dia sujud, maka kita kena sujud. Wajib ikut. Sujud sahwi itu sunat. Sujud sahwi sunat. Kalau kita solat sendiri, kita sujud pun boleh, tak sujud pun boleh, solat kita sah. Cuma bila kita tak sujud, solat kita jadi cacat sikit. Tapi bila imam sujud imam itu juga sunat. Sujud sahwi sunat bagi imam. Tapi bila dia sujud, kita kena wajib sujud, bukan kerana sahwi itu wajib tak. Kerana ikut imam tu wajib. Maka kita wajib sujud sahwi. Kalau kita tak ikut, solat kita batal. Kalau kita tak mufaraqah. Kalau kita mufaraqah tak apa, niat aku tak ikut imam, aku tak ikut sebab dia buat apa, aku tak tahu, kita pun saya berpisah dengan imam. Tak apa. Kalau kita tak niat mufaraqah, imam sujud kita buat itu je. Buat samsing time kampung dusun. Batal solat. Sama sujud tilawah. Hak bagi subuh Jumaat. Tu iman Allah sujud tilawah, kita tak malah dia ada seorang dah. Sunat pun memang sunat bagi kita dan sunat bagi imam, tapi wajib kita sujud, bukan kerana sujud tu, kerana ikut tu imam. Maka siapa-siapa tak sujud tilawah, bila imam sujud tilawah, batal solat. Macam tu. Sebab tu ilmu solat jamaah lain, solat sendiri lain, tidak sama, dia kena dua-dua. Okey, Syekh. Saya betul baca Syawi. Baca tak ada orang ni baca Syawi. Oh, tak ingat. Nabi baca kalimat Subhanallah la yanam wa la yashu. Itu tak ingat. Baca biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hak sujud biasalah. Subhana rabbiyal a'la boleh, nak tambah wa bihamdihi boleh. Baca bacaan sujud biasa. Baik. Kita sama. Imam terbatas solat dan keluar dari jemaah. Makmum tidak ada yang naik ke depan, pakat takut semua. Ada seorang makmum di belakang imam hanya bertakbir. Dia sah bertakbir, dia sah makmum sahaja. Mana? Sahkah solat jemaah tadi? Bila solat dengan imam, imam pergi keluar. Imam tu keluar tu tak main dah. Nabi tadi dah keluar set, dia main balik. Tak apa. Dulu saya cerita dah imam masjid Madinah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube masih ada. Imam Huzaifah. Dia Huzaifi. Solat saya tak berarti solat apa, tapi solat baca kuat sama ada maghrib, isyak, subuh. Dia membatal wuduk. Dia suruh jamaah tunggu, dia keluar ke depan. Dia tempat wuduk di depan tu je, Masjid Nabawi. Dia ambil wuduk, dia masuk sambung pula. Cara dia belum rukuk lagi lah. Mana masih di rakaat yang pertama, tiba-tiba imam batal wuduk, dia keluar saat makmum tunggu lah. Nanti dia masuk mula, dia takbir mula. Ini tempat takbir imam mendahului, takbir makmum mendahului imam. Sebab imam takbir kemudian, makmum tu dalam takbir lama, boleh. Tapi kita tak andai. Kita keluar terus dah. Tak masuk dah, imam tu dah sih. Yang sih masuk balik. Dah tepok dah orang. Baik, jadi bila imam tak masuk adik, maka dia ada kaedah istikhlaf. Gantilah imam. Mana hak bawah tu naik atas. Masalahnya hak duduk bawah tu semua takut. Tapi berani duduk belakang tu imam. Kalau kita tak berani jadi imam, jangan duduk belakang tu imam. Jadi kita duduk juga. Tu imam tak ada masalah, tak apa. Dia ada masalah, dia keluar, jeng. Bukan jeng, keren tu. Jadi naik. Tak ada siapa naik. Bila tidak ada siapa naik, solatlah sendiri-sendiri. Tak payah berhenti lah solat. Kalau kamu sendiri, baca sendiri, rukuk sendiri lah. Tak ada masalah. Okey, seterusnya ada lagi. Okey, selesai situ.
selesai. Sekadar dulu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.